kenapa ramai orang Malaysia masih lagi memilih LC135 ni sebagai motor idaman ataupun motor daily driver diorang, walhal motor ni pernah menjadi top list motor yang paling kerap dicuri. So nak tahu salah sebab dia macam mana? Jom. Yamaha LC ni masih lagi relevan di kalangan rakyat Malaysia. Sebabnya macam korang tengok, dia dah sampai 7 generation, V1 sampai V7 pada tahun 2021. Cumanya yang bertukar start daripada V4 sampai V7, yang start dah ada signal capang, maybe cover set dah bertukar, dah start ada rim kuning apa semua. Macam sebelum ni memang rim hitam, signal pun tanam. Dia dikategorikan sebagai anak emas Yamaha lah. Sebab dah 7 generasi and masih lagi mendapat sambutan. Sebabnya macam korang tengok, kalau korang tengok previous video aku sebelum ni dekat yang LC apa semua yang aku review pasal LC, mostly ramai lagi yang kata masih lagi menunggu LC, masih lagi nak beli LC, masih lagi menunggu sebabkan PKP lambat sampai. So kat situ dah ada blueprint yang mengatakan LC ni masih lagi relevan walaupun pernah menjadi top nombor 1 motor yang paling kerap dicuri di Malaysia ni ya. Okay, berbalik kepada main point yang pertama, motor LC135 ni adalah very mesra pengguna ataupun user friendly lah. Okay, sebagai contoh, dekat motor LC tu dia ada 2 cara untuk korang hidupkan motor tu, which is korang boleh gunakan starter dekat handlebar belah kanan, dan korang juga boleh gunakan kaki kickstarter lah untuk hidupkan LC tu. Misalnya kata pagi tu korang nak rushing, korang boleh guna starter, tapi macam korang nak santai-santai, nak sadurkan kaki korang tu kan, dah lama duduk memadu kasih dengan kaki sampai balik lemak-lemak kaki tu, nak kick sikit kaki tu bagi ada sikit, boleh pakai kickstarter lah, hidupkan motor LC korang. Aku memang user friendly lah untuk mana-mana situasi apa semua. It's quite very good lah untuk sebuah motor. Dia ada satu sistem yang aku cuba. Okay, yang kedua adalah motor ni boleh dijadikan sebagai motor eksperimen. Contoh macam korang tengok dekat banyak grup ke apa ataupun atas jalan sekalipun, mesti ada macam, mostly aku nampak LCV1 lah, yang kepala dah macam ni, tayar dah macam ni, badan dah macam ni, ekor dah macam ni. So motor ni mostly yang orang kata dijadikan motor eksperimen and boleh digunakan di mana-mana sahaja, especially kawasan kampung apa semua lah. Macam aku duduk KL ni jarang lah nampak yang pelik-pelik kepala V1 biru, belakang hijau apa semua, jarang nampak. Tapi biasa kalau nak nampak motor-motor macam yang rare-rare, boleh tanya kat pomen-pomen ataupun korang boleh buat research ataupun cari sendiri lah. So itu poin yang nombor 2 lah, boleh jadikan motor eksperimen untuk korang guna based on korang punya kegunaan harian ataupun korang punya keperluan. Yang ketiga, activities, korang boleh tukar kepada clutch tangan. Contoh, biasanya pada aku, kalau orang nak tukar ni, dia dah biasa ataupun bila kau bawa LC ni, ada sampai satu tahap engkau nak laju ataupun kau nak go lagi, dia ada limit kat situ. Dia ada limit guys. So untuk tambahkan sedikit kelajuan, maybe korang akan upgrade spek apa semua, and korang juga ada pilihan untuk convert tangan untuk kata tambah lah sikit, ada power lah sikit kan, untuk kejar tentera lain ke apa kan. Tapi bergantung kepada korang punya keperluan lah. Tapi sebab tu masing-masing punya poket, masing-masing punya risiko lah. Okay, yang keempat adalah motor LC ni sebenarnya spare part dia senang cari. Korang di mana-mana pun memang senang cari untuk LC ni. Sebabnya benda ni dah terbukti dah tau. LC ni dah ada dekat market Malaysia ni selama 7 tahun. Berbandingan 125 hampir 2 dekad, 20 tahun, tahun 1998 sampai 2017-2018 kot dia punya final production. So LC ni dia dah ada daripada tahun 2009, 2010 sampai sekarang 2021.
di mana-mana kedai mesti ada, boleh orang kata orang boleh buat. And pomen-pomen pun orang kata dulu daripada sikit yang tahu pasal LC ni, and sekarang dah berkembang, dah ada komuniti sendiri yang pomen-pomen LC ni. So paling senang, contoh daripada standard nak naik ke spek 57 nak naik 62, 63, spek berapa yang korang nak atau korang sendiri lah. So setiap pomen tu dia dah ada, and dia dah tahu dah apa yang orang nak, apa yang motor ni perlukan untuk dapatkan sekian-sekian based on orang tu lah. Benda ni dah jadi blueprint and masih lagi berterusan. Maybe akan sampai V8, V9, V10, V-Tech. Suka hati Yamaha lah nak buat sampai V berapa pun. So sebab nanti yang akan belinya rakyat Malaysia ataupun budak sekolah yang sekarang ni tengah sekolah, yang akan meningkat dewasa, yang akan dapatkan pekerjaan, yang akan terus memimpin negara. Kelima adalah benda ni best, resale value yang tinggi untuk motor LC ni. Okay, kenapa aku cakap resale value yang tinggi? Contoh, masa aku sebelum aku beli LC V7, aku dah riki-riki untuk dapatkan LC second, which is paling tinggi orang letak time tu LC V3 harga 4,900. V3 tahun berapa? Sekarang dah 2021. So dia jual dengan harga 4,900, fully standard apa semua, tak usik apa-apa semua kan. Bayangkan korang beli motor LC tu dengan harga 7,500, korang jual dengan harga 4,900. Kalau paling tinggi lah 4,900. So bila korang bahagikan, korang dapat dalam percentage lebih kurang dalam 50 ke 60% lebih dia punya harga, and still lagi tak jatuh pada paras orang kata macam balik modal lah. Dia still lagi profitable instead of break even. Dia paras break even lah, dan dia tak loss. So kat situ aku cakap motor LC ni dia salah satu resale value dia agak tinggi lah. Macam korang pakai iPhone, tahun ni harga dengan 5,300, and tahun depan kau beli lagi iPhone yang sama tapi harga 4,500. So market dia lebih kurang sama lah, dia punya perumpamaan tu. Poin aku yang keenam, kenapa orang ramai pilih LC ni lagi adalah demand yang sangat tinggi daripada rakyat Malaysia ni sendiri lah. Orang Malaysia ni bila dia dah suka sesuatu barang tu, ataupun dia dah biasa, ataupun dia dah ada trust dengan something, dia akan beli. Sebabnya motor LC ni dia akan ada kerosakan, tapi minor kerosakan lah. Kalau korang betul-betul jaga servis, jaga minyak hitam, jaga ni apa semua, tukar pada masa tempat yang betul, jaga betul-betul lah motor LC tu, dia terbukti tahan lama dan tahan lasak. Kalau korang tengok sampai sekarang masih lagi ada orang menggunakan LC V1 untuk kegunaan harian dia orang. Sebab apa? Sebab dah terbukti yang production untuk LC ni adalah satu production yang sukses lah bagi aku. Maybe bila diorang produce LC ni, marketing ataupun sales bagi Yamaha akan naik, dia hit lagi, even though LC ni masih lagi menggunakan carburetor and bukan injection. Sebabnya market untuk injection diorang dah ada untuk Yamaha Y-Suco, Y15ZR, which is yang V1 dan V2, and terbaru adalah Y16ZR. So market untuk bahagian fuel injection dah ada. So misalnya kata kalau dia convert daripada carburetor LC ni kepada injection, so akan effect lah market si 150cc Yamaha tu, Y-Suco dan Y16. So akhir kata daripada aku, thank you kepada yang tengok video ni sampai habis. And benda ni based on personal opinion aku, and aku disclaimer awal, aku tak dibayar oleh mana-mana pihak, tak dibayar oleh Yamaha ke apa. Memang pada aku memang hasil observation aku sendiri. And until next time, and kepada yang baru sampai, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Kepada yang dah sampai atau dah support channel aku sebelum ni, aku hargai sangat-sangat korang punya dukungan, and korang punya sokongan yang membantu aku untuk terus menghasilkan idea-idea berkarya-karya yang berkaitan dengan LC lah. So aku pun tak nak ulas lebih-lebih, sebab aku pun tak mendalami sangat betul-betul part dalam engine tu sendiri. So aku tak nak usik tu langsung pasal hari ni. And aku pun yang boleh tahu based on aku sebagai marketer, yang budak marketing. So itu yang aku nampak lah berkaitan dengan motor LC 135 ni, and kenapa dia masih lagi relevan walaupun pernah ataupun banyak kes melibatkan LC ni selalu dicuri oleh rakyat Malaysia. So aku harap semoga konten ni bermanfaat untuk korang, and maybe ada yang tengah buat research ke apa, boleh bantu korang. And until next time, and stay home and stay safe everyone. So
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.